Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat ilahi kerana dengan rahmat dan limpahnya kita dapat lagi diberi nikmat Islam, nikmat iman dan nikmat kesihatan masih lagi hidup di atas muka bumi ini. Baik, pelajar-pelajar, untuk pada kali ini kita akan belajar pendidikan Islam KSSM tingkatan 5, iaitu dari bab fiqh, dari bab fiqh pelajaran ke-12, iaitu tajuk perkahwinan. Baik, dalam tajuk perkahwinan ini dia terdapat 2 unit, iaitu unit pertama ialah unit 1, iaitu perkahwinan, dan unit yang kedua adalah kemahiran keibubapaan. Untuk unit pertama dan untuk kali ini kita akan belajar unit pertama, iaitu perkahwinan. Jom kita pelajari bersama-sama. Baik, untuk isi kandungan kita lihat apa yang terdapat dalam tajuk perkahwinan. Okey, kita tengok satu persatu. Unit 1 kita akan belajar tentang maksud perkahwinan, kemudian dalil perkahwinan, hukum berkahwin, hikmah perkahwinan, golongan wanita yang haram dikahwini, rukun nikah, syarat rukun nikah, dan perkara-perkara yang berkaitan dengan perkahwinan dalam Islam. Kita lihat untuk maksud perkahwinan. Apakah itu maksud perkahwinan? Perkahwinan ialah akad yang menghalalkan persetubuhan antara lelaki dengan perempuan menurut hukum syarak. Seperti mana dalil perkahwinan, iaitu Allah SWT berfirman, wa ankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum. Surah An-Nur ayat 32. Maksudnya, dan kawinkanlah orang bujang dalam kalangan kamu dan orang-orang yang soleh daripada hamba-hamba kamu, lelaki dan perempuan. Untuk dalil yang kedua kita lihat, iaitu daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, ya ma'syarasy syababi man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil faraji wa man lam yastati' fa'alaihi bis-sawmi fa innahu lahu wija'un. Riwayatu Abu Daud. Yang bermaksud, wahai pemuda, sesiapa yang berkemampuan dalam kalangan kamu untuk menyediakan belanja kahwin, maka hendaklah berkahwin, kerana berkahwin itu dapat menutup pandangan daripada melihat perkara maksiat dan memelihara kemaluan daripada melakukan zina. Sesiapa yang tidak mampu, maka hendaklah bagi dia berpuasa. Sesungguhnya puasa itu dapat mengurangkan hawa nafsu. Kita lihat yang seterusnya, iaitu hukum berkahwin. Terdapat 5 hukum perkahwinan yang akan kita belajar dalam tajuk pendidikan Islam tingkatan 5, iaitu hukum harus, hukum sunat, hukum wajib, makruh dan haram. Kita lihat satu persatu. Yang pertama, hukum harus, iaitu tiada desakan atau halangan untuk dia berkahwin. Untuk yang kedua, hukum sunat ialah mempunyai keinginan, dia mempunyai keinginan untuk berkahwin dan mampu menyediakan nafkah zahir dan batin. Untuk hukum yang seterusnya, itu hukum wajib, iaitu bimbang akan terjerumus ke dalam kemaksiatan sekiranya tidak berkahwin dan mampu untuk memberikan nafkah dari segi zahir dan batin. Hukum yang keempat adalah makruh. Makruh iaitu mempunyai keinginan untuk berkahwin tetapi tidak mampu memberikan nafkah kepada pasangan, seperti menghidap mati pucuk atau berpenyakit. Dan hukum yang seterusnya itu hukum haram.
bertujuan untuk menzalimi pasangan atau memudaratkan pasangan tersebut. Okey, itu adalah 5 hukum yang terdapat dalam perkahwinan. Seterusnya kita lihat hikmah perkahwinan. Hikmah perkahwinan terbahagi kepada 6, iaitu yang pertama, memenuhi tuntutan batin yang merupakan fitrah manusia. Yang kedua, dapat memelihara diri daripada keruntuhan akhlak dan pelbagai gejala sosial yang boleh mencemarkan maruah. Yang ketiga, memelihara keturunan yang baik untuk generasi yang akan datang. Yang keempat, dapat mewujudkan ketenangan jiwa melalui hubungan cinta yang halal. Yang kelima, dapat menghindari daripada perbuatan seks secara bebas yang boleh membawa kepada pelbagai jangkitan penyakit. Dan yang keenam, dapat menjalinkan hubungan persaudaraan antara kedua-dua belah pihak, antara suami dan isteri. Kita lihat pula kepada golongan wanita yang haram dikahwini. Golongan wanita yang haram dikahwini terbahagi kepada 2, iaitu haram selama-lamanya dan haram sementara. Untuk haram selama-lamanya terbahagi kepada 3, iaitu dari segi keturunan, penyusuan dan persemedaan. Kita lihat satu persatu. Untuk haram selama-lamanya dari segi keturunan, iaitu terdiri daripada ibu, nenek dan ke atas, anak perempuan, cucu perempuan, ibu saudara dan nenek saudara. Manakala haram selama-lamanya dari segi penyusuan, dilihat iaitu terdiri daripada ibu susuan, ibu bagi ibu susuan dan ke atas, anak-anak ibu susuan, adik-beradik bagi suami ibu susuan. Manakala haram selama-lama yang ketiga ialah dari segi persemedaan, yang terdiri daripada ibu tiri dan ke atas, ibu mentua iaitu nasab dari segi nasab ataupun kesusuan, anak tiri apabila ibunya telah disetubuhi, mentua perempuan dan ke bawah. Baik, untuk yang seterusnya kita lihat golongan wanita yang haram dikahwini dari segi haram sementara. Untuk haram sementara terdiri daripada mengahwini perempuan yang ada hubungan nasab dengan isteri dalam satu masa, perempuan yang masih lagi isteri orang, perempuan musyrik sehingga dia masuk Islam, dan isteri yang telah ditalak 3 sebelum dia berkahwin kemudian bercerai dan habis tempoh iddah dengan suami yang baru. Seterusnya kita lihat iaitu rukun nikah. Ya, kalau kita lihat kat sini rukun nikah terbahagi kepada 5, iaitu bakal suami, bakal isteri, wali, 2 orang saksi dan lafaz akad nikah iaitu sirah, iaitu ijab dan qabul. Kata kunci untuk anak-anak pelajar untuk lebih mudah untuk mengingati tentang rukun nikah ini adalah perkataan siswa ataupun siswi yang merujuk kepada S adalah suami, I adalah isteri, S saksi, W wali dan A akad nikah. Baik, lihat syarat rukun nikah bagi bakal suami. Maksud suami ialah iaitu lelaki yang dikahwini oleh seseorang perempuan, dan bakal suami ini syaratnya mestilah Islam, mestilah lelaki yang telah dikenal pasti. Yang ketiga, bukannya mahram kepada isteri, iaitu dari segi mahram nasab, mahram penyusuan dan mahram persemedaan. Yang keempat, tidak dalam keadaan ihram haji atau umrah dan tidak mempunyai 4 orang isteri dalam satu masa. Untuk rukun yang kedua, iaitu syarat bagi rukun yang kedua ialah isteri. Maksud isteri ialah perempuan yang dikahwini oleh seorang lelaki, dan syarat bagi bakal seorang isteri ini ialah mestilah seorang Islam, perempuan yang telah dikenal pasti,
Yang ketiga, bukan mahram kepada bakal suami seperti mahram nasab, penyusuan atau persemedaan, bukan dalam keadaan ihram haji atau umrah, dan bukan isteri orang atau dalam iddah talak raji'an. Seterusnya kita lihat bagi wali. Maksud wali ialah orang yang mempunyai kelayakan untuk menikahkan pengantin perempuan. Syarat bagi wali istilah Islam, lelaki, baligh, berakal, adil, iaitu tidak melakukan dosa besar atau melakukan dosa kecil secara berterusan dan mampu memelihara dan menguruskan hartanya. Susunan wali. Kita lihat pada susunan wali, wali terbahagi kepada dua, iaitu wali mujbir dan wali bukan mujbir. Wali mujbir terdiri daripada bapa dan datuk sebelah bapa ke atas. Manakala wali bukan mujbir pula terdiri daripada adik-beradik lelaki seibu sebapa, adik-beradik lelaki sebapa, anak saudara lelaki daripada adik-beradik lelaki seibu sebapa, dan wali hakim. Kita lihat pada rukun yang seterusnya. Kita lihat pada sebab-sebab perpindahan wali nasab kepada wali hakim. Terdapat 8 sebab perpindahan wali nasab kepada wali hakim. Yang pertama ialah tidak mempunyai wali nasab. Yang kedua, wali nasab berada jauh melebihi 2 marhalah. Yang ketiga, wali hilang dan tidak dapat dikesan. Yang keempat, saudara baharu atau mu'allaf yang tiada wali nasab yang layak. Yang kelima, anak tidak sah taraf. Yang keenam, wali dalam ihram haji atau umrah. Yang ketujuh, wali enggan mewalikan pernikahan. Dan yang ke-8, wali sendiri yang hendak berkahwin dengan perempuan tersebut dan tiada wali lain yang setaraf, yakni sepupu lelaki yang akan mengawini sepupu perempuan. Seterusnya kita lihat rukun nikah yang keempat, iaitu 2 orang saksi. 2 orang saksi. Maksud saksi ialah orang yang menyaksikan dan boleh mengesahkan akad nikah. Syarat untuk menjadi saksi ialah selah orang Islam, lelaki, baligh, berakal, adil, mempunyai pandangan yang baik dan penglihatan yang baik. Seterusnya, rukun nikah yang kelima, iaitu akad nikah. Maksud akad nikah ataupun sirah ialah maksud ijab, iaitu ialah lafaz yang diucapkan oleh wali atau wakilnya. Manakala qabul ialah lafaz yang diucapkan oleh bakal suami atau wakilnya. Contohnya, aku nikahkan engkau dengan anak perempuanku. Ini adalah lafaz ijab. Manakala aku terima nikahnya anak perempuan ini, itu adalah lafaz qabul. Kita lihat pada syarat lafaz akad nikah sirah. Yang pertama, menggunakan lafaz kahwin atau nikah atau terjemahan yang tepat daripada keduanya. Yang kedua, lafaz ijab dan qabul hendaklah jelas dan bukan secara kiasan. Yang ketiga, ijab dan qabul hendaklah berturutan dan tidak diselangi dengan perkataan lain. Yang keempat, lafaz akad nikah hendaklah berkuat kuasa serta merta kesannya. Yang kelima, kelayakan wali dan bakal suami berkekalan sehingga selesai akad. Dan yang keenam, tidak dibataskan dengan tempoh masa. Baik, kita lihat seterusnya perkara-perkara yang berkaitan dengan perkahwinan dalam Islam. Ciri-ciri pemilihan suami isteri. Ciri-ciri pemilihan calon suami isteri iaitu masalah penghayatan, mempunyai penghayatan agama yang baik, mempunyai akhlak yang mulia,
berketurunan yang baik, sekufu, pasangan yang sihat dan rupa paras yang baik. Seterusnya kita lihat maksud merisik dan meminang. Maksud merisik ialah proses sebelum meminang untuk mengenal pasti status bakal isteri. Manakala maksud meminang pula ialah lamaran seorang lelaki kepada seorang perempuan untuk dijadikan sebagai isteri menurut uruf setempat. Meminang juga boleh dilakukan dengan cara berterus terang atau melalui lafaz kiasan. Contoh lafaz terus terang ialah aku ingin mengahwini kamu. Dan lafaz antara kiasan, lafaz kiasan contohnya saya ingin memetik bunga di taman. Hukum melihat perempuan yang hendak dipinang ialah sunat. Dan anggota yang harus dilihat ialah muka dan kedua tapak tangan. Seterusnya kita lihat mahar. Mahar iaitu maksud mahar ialah pemberian yang bernilai atau berfaedah yang wajib diberikan oleh suami kepada isterinya dengan sebab akad nikah. Hukum bagi mahar ialah wajib, manakala hukum menyebut mahar adalah sunat. Kadar mahar. Kadar mahar iaitu mahar tidak mempunyai kadar yang tertentu dan tidak semestinya dalam bentuk tunai. Manakala bentuk mahar iaitu istilah sesuatu yang bernilai atau berfaedah, sah dijadikan mahar seperti duit atau emas. Dan seterusnya kita lihat perkara yang berkaitan dengan perkahwinan dalam Islam. Yang seterusnya adalah walimatul urus. Maksud bagi walimatul urus ialah kenduri yang diadakan sempurna perkahwinan. Hukum melakukan walimatul urus adalah sunat muakkad. Dan tujuan pensyariatan walimatul urus ini iaitu kita dapat mensyukuri nikmat Allah SWT atas perkahwinan yang didirikan. Yang kedua, dapat merapatkan hubungan silaturahim antara satu sama lain. Dan yang ketiga, dapat menghebahkan perkahwinan kepada masyarakat untuk menghindarkan sebarang fitnah pada masa akan datang. Hukum memenuhi undangan walimatul urus adalah fardu ain. Seperti mana hadis yang mengatakan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah terlihat kesan sejenis bauan pada Abdurrahman bin Auf. Maka baginda bertanya, apakah ini? Jawab Abdurrahman, wahai Rasulullah, aku telah berkahwin dengan seorang perempuan, maharnya dengan emas seberat sebiji tamar. Sabda baginda, semoga Allah memberkatimu. Buatlah kenduri walaupun dengan menyembelih seekor kambing. Riwayatul Muslim. Baik, itu adalah pelajaran yang kita belajar dalam unit 1. Semoga pelajar-pelajar semua dapat mengambil input-input yang berguna dan poin-poin yang telah diterangkan untuk pelajaran tajuk perkahwinan. Semoga kita berjumpa lagi pada masa akan datang. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.